Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan pengurus. Saya Muhammad Syarul Riza bin Besar selaku pengurus besar cawangan baru kita ingin membincangkan tentang pengagihan dana untuk menjalankan cawangan ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, CEO untuk syarikat kita ingin membuka cawangan baru di Sabah dan Sarawak, dan kita telah memilih untuk membuka cawangan baru kita di Lawas. Hal ini kerana seperti yang kita sudah maklum, Sabah dan Sarawak terkenal dengan pelbagai etnik, suku, kaum dan bangsa. Oleh itu, kita boleh mengambil beberapa orang untuk menghasilkan corak dan desain baju untuk kita jual. Tidak terlupa juga tentang misi kita, iaitu berusaha menjadi syarikat pengeluar baju yang terbesar di Malaysia. Manakala misi kita adalah untuk berusaha membantu pelanggan mencari keyakinan terhadap diri mereka. Sehubungan dengan itu, tumbuhan dan kerjasama dari setiap pengurusi amatlah saya hargai. CEO kita memberi peruntukan sebanyak 1 juta ringgit. Tanpa membuang masa lagi, saya memberi peluang kepada setiap pengurus untuk mengemukakan peruntukan yang cukup. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nurul Nafisha selaku pengurus keuangan. Jadi, fokus kita pada hari ini adalah untuk membincangkan tentang dana yang kita perlukan untuk melaksanakan projek bahan. Seperti yang kita semua tahu, syarikat mempunyai modal sebanyak 1 juta ringgit. Setelah saya membuat penyelidikan dan penilaian, saya mendapati syarikat kita mempunyai sumber yang mencukupi untuk melaksanakan projek bahan ini. Bagi tujuan peruntukan keuangan, saya ingin menggunakan peruntukan sebanyak RM630,000 untuk keperluan aset tetap dalam syarikat. Keperluan aset tetap ini merupakan perbelanjaan harta yang diperlukan untuk mengembangkan syarikat. Saya akan terangkan dengan lebih terperinci tentang peruntukan yang diperlukan. Pertama ialah bangunan yang berkos RM400,000 di Lawas. Yang kedua ialah kenderaan terbahagi kepada 2, iaitu van dan lori. Setelah membuat penyelidikan lagi, saya memilih van berjenama Nissan NB200 yang bernilai RM78,000 untuk yang akan digunakan untuk membuat perkhidmatan penghantaran dan kecemasan. Bagi lori pula, saya memilih Isuzu NCR 77 yang bernilai RM82,000 untuk menghantar stok pakaian. Seterusnya ialah mesin dan peralatan operasi. Saya memperuntukkan RM50,000 bagi mesin dan peralatan operasi yang akan digunakan untuk meningkatkan kecepatan pengeluaran dan akan mempercepatkan masa pengeluaran pakaian. Yang terakhir ialah perabot, iaitu beberapa buala yang akan digunakan untuk menyimpan stok pakaian yang berjumlah RM20,000. Itu sahaja dari saya. Sungguh besar peruntukan yang dimohon, tapi saya akan pertimbangkan untuk teruskan. Kita seterusnya kita teruskan kepada pengurus pengeluaran untuk mengemukakan peruntukan yang dimohon. Silakan. Terima kasih kepada pengurus besar dan juga pengurus keuangan. Saya Nur Natasha selaku pengurus pengeluaran syarikat. Saya akan membentangkan bajet dan dana yang diperlukan oleh Jabatan Pengeluaran Syarikat untuk mengeluarkan penjualan baju oleh syarikat. Yang pertama, bahan-bahan mentah yang akan digunakan dalam proses pengeluaran produk baju, yaitu benang dan juga jenis kain. Kain yang saya perlukan ialah kain pembet dan juga kain microfiber. Kain pembet dibuat daripada serat kapas cuma jadi 100%. Apabila dipakai, ianya terlalu sejuk, halus dan juga mudah menyerap peluh. Kain microfiber pula mudah menyerap peluh dan juga ianya murah dan juga selesa. Bahan-bahan mentah ini memerlukan budget sebanyak RM50,000. Berkaitan tentang budget cost utility seperti elektrik dianggarkan memakan kos sebanyak
Rp30.000 dalam setahun. Syarikat juga memerlukan dana sebanyak Rp20.000 untuk membeli mesin pencetak baju. Di samping itu, jabatan saya juga memerlukan dana sebanyak Rp40.000 untuk menjalankan kawalan awalan, kawalan semasa dan juga kawalan selepas. Tujuan saya melakukan kawalan awalan ialah untuk memastikan semua bahan atau input berada dalam keadaan baik dan berkualiti sebelum proses transformasi dimulakan. Sebagai contoh, jabatan saya akan memastikan peralatan detail seperti mesin dan dalam keadaan yang baik dan diselenggara secara berkala. Kawalan semasa pula akan dilaksanakan ketika proses pengeluaran sedang berjalan. Ianya melibatkan tindakan pembelian, pembetulan dan juga pengubahsuaian. Sekiranya wujud masalah, kawalan ini akan membantu mengatasi masalah. Contohnya, apabila terdapat satu baju mengalami kerosakan, tindakan pembetulan akan dilakukan terhadap produk tersebut dan akan mencari titik kerosakannya. Tujuan kawalan selepas pula melibatkan pemeriksaan kualiti terakhir bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard dan tepat sebelum sampai pada pelanggan. Oleh hal yang demikian, saya selaku pengurus pengeluaran memerlukan dana sebanyak Rp140.000 bagi menjalankan operasi pengeluaran syarikat. Saya juga memohon agar pengurus besar dapat bekerjasama untuk meluluskan permohonan dana ini kerana segala perancangan yang telah dibuat telah dikaji dan dirancang dengan baik. Terima kasih kepada pengurus pengeluaran Cik Natasha. Tentang peruntukan yang dibuat nanti saya akan menambahkan. Seterusnya kita beralih kepada pengurus pemasaran yaitu Cik Syafiqah untuk mengemukakan peruntukan yang dibuat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Nama saya Nur Syafiqah dan ditugaskan sebagai pengurus pemasaran. Sebagai pengurus pemasaran, saya akan melakukan pemasaran melalui pengupahan buka dan pengiklanan produk jualan di syarikat kita. Dengan itu, saya mencadangkan Haziq Nazri dan keluarga sebagai duta produk jualan kita. Seperti mana yang kita tahu bahawa Haziq Nazri merupakan pemain bola sepak profesional Malaysia yang bermain sebagai penjaga gol untuk kelab Liga Super Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Oleh itu, saya berpendapat bahawa pengambilan Haziq Nazri dan keluarga sebagai duta produk jualan kita adalah wajar kerana berkemungkinan tinggi para peminat Haziq Nazri dan tidak lupa juga dengan pelakon Ira Hazali mampu meningkatkan pembelian produk syarikat kita. Seterusnya, bagi merancangkan lagi pemasaran produk jualan kita, saya mencadangkan periklanan dilakukan di televisyen dan media sosial. Periklanan secara televisyen merupakan perkara yang biasa dan dilakukan oleh hampir semua syarikat. Kajian menunjukkan sebanyak 20% pemasaran yang berjaya dipasarkan melalui televisyen dan mendapat keuntungan yang agak lumayan. Dunia sekarang menunjukkan zaman berteknologi tinggi yang penuh dengan pelbagai platform media sosial seperti Instagram dan Facebook yang digunakan oleh semua golongan usia. Oleh itu, kita tidak patut untuk melepasi peluang tersebut dengan mengiklankan jualan syarikat kita agar berdaya saing dengan syarikat-syarikat yang lain. Oleh itu, melalui pemasaran secara mudah dan periklanan, saya memperuntukkan sebanyak RM8,000 dana untuk membayar kos pengupahan kita dan sebanyak RM20,000 dana untuk pembayaran periklanan televisyen dan media sosial. Dengan itu, anggaran dana yang saya perlukan adalah sebanyak RM78,000 untuk proses pemasaran. Selaku pengurus pemasaran, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih pengurus pemasaran. Setelah terpengurus masalah lagi, kita teruskan dengan pengurus Malaysia yaitu Cik Isma untuk mengukakan peruntukan yang diinginkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan pengurus. Saya Nurul Isma Nadia selaku pengurus sumber manusia akan membincangkan dana
yang saya perlukan dalam aspek sumber manusia bagi syarikat kita, yaitu Desentres, yang mana ditubuhkan di Laos. Sebagaimana yang Anda tahu, objektif kita untuk menubuhkan syarikat ini adalah untuk memastikan pengaturan sumber manusia dilakukan secara berkesan. Objektif yang kedua adalah untuk mengembangkan tenaga pekerja berprestasi tinggi serta menjamin kebajikan pekerja sentiasa terjaga. Seterusnya, demi mencapai objektif yang dinyatakan sebentar tadi, saya ingin meminta izin daripada Encik Syarul selaku pengurus besar untuk memberikan kebenaran kepada saya untuk melakukan beberapa perkara. Yang pertama, syarikat kita akan mengambil pekerja sebanyak 20 orang, yang mana seorang pekerja akan menerima gaji bulanan sebanyak 1.500 sesuai dengan nilai minimum yang ditetapkan kerajaan. Oleh itu, jumlah bajet yang diperuntukkan untuk gaji adalah sebanyak 30.000. Gaji haruslah diajukan mengikut pengkhususan pekerjaan yang ditetapkan. Selain itu, biasanya gaji akan dialihkan pada hujung bulan untuk menggalakkan pekerja untuk terus berkhidmat dengan organisasi. Gaji juga perlulah diberi pada waktu yang tepat agar pekerja lebih bersemangat untuk bekerja sesuai dengan matlamat syarikat. Oleh itu, saya akan melakukan pelantikan pekerja melalui proses pemilihan, yaitu pengikutan, borang permohonan, ujian, kemudian semakan rujukan dan juga memberi tawaran. Saya juga bercadang untuk mengadakan latihan serta kursus bagi pemasukan pekerja. Hal ini adalah sebagai tujuan untuk meningkatkan kebolehan serta pengetahuan mereka dalam skop kerja yang diberikan. Latihan serta kursus ini perlulah dilakukan secara berkala dari masa ke semasa supaya pekerja lebih konsisten dalam pekerjaan yang diberikan ataupun tugas yang diberikan. Oleh itu, dalam aspek latihan serta kursus, saya memerlukan dana sebanyak 30.000 bagi tenaga pengajar yang akan mengajar pekerja baru dalam syarikat kita. Akhir sekali, saya akan memohon dana untuk penyediaan insurans pekerja serta perpeso yang dinyatakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1999. Fungsi utama insurans pekerja ini adalah untuk memberi perlindungan 24 jam keselamatan sosial kepada pekerja, yang mana mengeluarkan kos sebanyak 150 seorang dan berjumlah 4.000. Kesimpulannya, saya memerlukan 67.000 untuk mencapai matlamat syarikat Desentres. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pengurus keuangan untuk menyimpulkan dana yang dipohon sebentar tadi. Terima kasih. Setelah mendengar semua peruntukan yang telah dipohon oleh setiap pengurus, saya dapat menyimpulkan bahawa jumlah peruntukan adalah sebanyak 915.000 ringgit, iaitu bagi pengurusan kewangan. Peruntukan adalah sebanyak 630.000 ringgit, bagi pengurus pengeluaran sebanyak 140.000 ringgit, bagi pengurus pemasaran adalah sebanyak 78.000 ringgit, dan bagi pengurus sumber manusia ialah 67.000 ringgit. Dan kita mempunyai baki sebanyak 85.000. Dan terima kasih kepada barisan pengurus yang saya kasihi sekalian. Setelah mendengar dana yang dipohon daripada pengurus-pengurus, dan ini saya meluluskan semua dana yang dijangkakan dan dimohonkan untuk melakukan kerja masing-masing bagi mencapai matlamat syarikat. Bagi baki 85.000 dari dan hasil baki daripada semua yang kita sudah tolak, saya bercadang untuk meletakkan RM50.000 sebagai dana kesemasan
sekiranya berlaku kemalangan atau berlaku apa-apa pada aset kita. Manakala baki Rp35.000 pula kita letakkan ke dalam dana ketidakpastian. Dana ketidakpastian ini kita gunakan seandainya dana yang dipohon oleh setiap pengurusi tidak mencukupi. Jadi kita gunakan baki daripada baki Rp35.000 tadi untuk mencukupkan dana yang anda pohon bagi mencapai matlamat syarikat kita. Daripada saya, itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya berharap semua dapat memberi kerjasama yang terbaik untuk menjayakan cawangan kita di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan yang saya kasih sekalian, setelah belakang itu juga kan. Terima kasih kepada rakan-rakan yang saya kasih sekalian atas apa begini? Dia penasaran. Jadi Kita berdua.